Okay, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today will be just a short briefing, hopefully, insyaAllah, with regard to certain things that is related directly with this course, certain mind setting. Maybe if you have any questions, etc. And there are some things that I think I would like to convey at the beginning of the semester. This will be, of course, for those who are here, I believe you registered to Usra in Action 1, and hopefully by now you know that the whole package is 2 semesters, how to say, course, right? Usra in Action 1 and 2, where you will have the same project throughout the 2 semesters, inshallah. And for this section 23, the project is the name of the project is Rijal Al-Qawi. So to begin with, this morning, I would like to just make this remark throughout this session. It's easier if we can be frank with each other with regard to the mindset that, from my perspective, what I have, and also from your perspective as well. Let me bring this, I'm not sure, anecdote perhaps, that one thing that I would like to ask the students, for example, when I have a final year project student. I'm from engineering, Kuliah of engineering. So we have a final year project, and normally in the at the beginning of each FYP, right, final year project, I normally ask the student what they have in mind with regard to the project, especially in terms of what they hope to achieve. Whether they want to just pass the subject, with the minimum effort required, and still can pass the subject, or that's the minimum normally, because if they don't even want to pass the subject, then why even bother, right? But that's the minimum that I expect. Or if they want to have a higher ambition with regard to the project. For example, the highest perhaps that I have so far is those who wish to have, meaning out of their final year project, they also have some publication in a journal, etc. So that their final year report as well as the article can actually be published somewhere, and they can graduate with a published journal article in their CV. So that's the highest, and normally not many students wish to have that kind of achievement. And I found out that most student, perhaps most Malay student, have this habit of, I'm not sure whether it's like nak jaga hati or something like that, right? So they always say something good, something like a high ambition, etc., when they don't actually have such an ambition. And when that happen, most of the time it will be a bad experience for both of us lah, because when they indicate to me at the beginning of the project that they want to achieve so and so and so I will have that expectation, and I will deal with the student with that level of commitment, expectation, right, and task, etc. And they cannot cope, and because not really they cannot cope, they don't even have the intention to cope with such expectation anyway. So that's why I always remind students that it's easier for both of us if we can just be frank from the beginning. If you have the intention just to pass the subject, then I will deal with you with that expectation, and it will be easier for you as well as it will be easier for me, right? So if you really want to achieve high level of achievement, then of course you can indicate as such, then I will deal with that expectation. So it'll be best for you, because you really want to be pushed to the limit, as well as I will plan accordingly as well, right? But when there's a mismatch in terms of expectation, especially when the students say they really want to do this and this and this, when they don't have any intention to do so, that will be trouble for both of us, because I will be frustrated with the level of commitment shown by the student when they indicate they want to do something good,
and the student will be under stress as well, because they will be pushed to the limit that they said they want to be. Right. So with that note, so it's easier to just be frank, meaning that if you just want to pass, just say so. So I will just give the task, expectation, etc. to that limit, and it'll be easier for you, and it'll be easier for me as well. But of course, if you want to reach a higher achievement level, then we can do that as well. Right. So I hope that is understood. Just throughout the session, let's be frank. I hope you understand what be frank mean, right? Maknanya kita telus je lah, kita jujur dan telus. Okay, so boleh pergi kepada menti.com dan masukkan kod tu, akan keluar soalan ni. So just want to understand the circumstances. Alright, so far ada 5 dah yang menjawab. Kalau dalam ni ada berapa? Sepatutnya 17 Okay, 9, 10 randomly selected. Ada by the way, siapa yang dah jawab tu by the way, masa you memilih tu macam mana rupa dia? Saya pun tak pernah tahu daripada perspektif student sebenarnya apa yang dia tahu, apa yang dia nampak dan macam mana dia pilih. You ada list of nombor section je ke, ataupun section dengan nama projek ke, ataupun lebih detail daripada tu, section nama projek dan description apa semua? Dia waktu first week before after start SEM tu, dah ada Gmail, ada mail daripada Sejahtera Center, dia bagi Google Spreadsheet. Lepas tu dia listkan section dengan nama projek serta description dia. So waktu hari register tu, Google Form, dalam Google Form, and then choose lah section mana yang available. Kalau dah pilih target tu, pilih. Kalau tak dapat, kena pilih yang lain. Macam tu. Ya, Google Form maksudnya masa you pilih, you tak nampak lah available spot Nampak. Kalau dia nampak. Maknanya kalau dia makin kurang, nampak dia kalau dah penuh full, nanti dia blankkan benda tu. Dia kata full section. If you choose this, you will be randomly go to another project. Oh, so you ada satu cycle je ke? Ke maknanya pilih lepas tu kalau tak dapat dia bagi isi balik ke? Ataupun sekali pilih, kalau dapat, kalau tak you disepak ke mana-mana? Dia sekali je. Kalau pilih juga section yang dia dah kata full tu, nanti dia random. Kalau time tu tengah full, nanti dia terus blank. Lepas tu kena pilih lah section yang mana available dia punya nama section dengan project tu. Alright. So maksudnya ada case yang pilih, yang sampai ke sini atas klik sendiri, ada yang bukan lah. Betul Rasanya lah. Kalau macam saya nak pilih projek lain. Kalau dia dah penuh tu, saya pilih yang kedua je pula. Yang kedua yang saya dah susun, mana saya nak you dah list sendiri. Tapi masa you nak pilih tu, maksudnya you dah nampak lah yang tu dah full masa you kata tu. Dia dah tulis lah, dah full. Alright. Okay, so jap, kita 15 je. Kalau section kita, I think dalam tu ada, tapi sebab ada yang tak dapat join pagi ni kan, dan dalam ni 25 orang. Okay, thank you for responding to the this one. So from here, what I can see is 5 orang randomly selected. So I assume, saya tak sure lah sebab sehari saya buat selection ni, sama ada random pilih ataupun sebenarnya nama dicampak ke situ. Ada juga yang first choice, interesting. Ada yang ni saya assume yang tadi lah, maknanya yang asal nak pilih tu tapi from what is left, itu So ada 10 answer. Sekejap, press enter to show answer. Okay. I find this Ustaz as a need of my self-development. Sekejap, as need for development ni Usrah in action ke specific section ni? By the way, those who just join, harapnya you nampak dekat screen tu dan boleh masuk lah. Kalau yang belum lagi, masuk menti.com dan masukkan kod ni dan jawab soalan tu just to
Ada yang belum jawab lagi ni. So boleh, tak ada masalah, teruskan menjawab. Improve leadership skill. Oh, kat mana dia keluar leadership tu I have experience in conducting leadership program school. Okay, so you tahulah ada dalam description tu ada leadership kot saya pun tak ingat. Ada some kind of leadership punya wording rasanya. So perhaps that's why. Yang ni sebab minat kat sekolah. Nampak menarik sebab berkaitan dengan pelajar sekolah. Okay. Ni sebab tak suka yang lain ke? Tak suka orang asli semua Bukan tak suka orang asli, tak suka turun sekolah ni, nampak macam senang sikit Berminat dengan program berkaitan dengan pelajar. My list of interest project that is still available. Okay. Courses are required and I want to gain experience learning something outside. Okay. Yeah, I think most of you, kalau taklah kerana wajibnya usaran action ni, tak ada kat sini pun kan. Tapi I think you have to take daripada available tu apa yang paling sesuai dengan hati lah kot sebab terpaksa pun ambil usaran action kan. Unless you take niche yang tertentu kan, yang you tak perlu ambil benda ni. I choose this section because I had never become a leader in school. So with this section, I hope that I can gain some valuable from this project. Okay. Something valuable, I don't know, I just want to get to know more about this project. Just want to get to know more, interesting. Tapi kalau dah tahu, dah tu tak minat, you boleh tukar section ke? Ke sekarang dah terlambat dah? Can have experience to learn how to lead secondary school. Interesting. Okay. To engage with new people and learn from one another. Leadership, gain experience, improve leadership school. Sound fun Oh, interesting. Alright, thank you very much for your response. So kita balik kepada slide As I stated awal tadi, let us be frank. So thank you very much for those who yang telah menjawab dengan jujur tadi Now ni saya pun nak be frank lah to all of you with regard to macam mana those project come into the picture, as well as I think in the first video that I make, that I post, ada sedikit gambaran lah kenapa project ni come into the picture dan some background. So kat sini lebih sedikit saya nak cerita lah dan kenapa saya personally get involved in this. Ada reason dia yang I think to do justice to all of you, saya kena cerita lah right. Now, if you ataupun sesiapa yang familiar dengan ayat ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan juga wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Now, ayat ni mungkin akan familiar by dengan some of you kalau you remember, tak tahulah kalau ada yang ambil subjek agama dan sebagainya yang macam kena nyatakan dalil tujuan hidup dan sebagainya. So normally dua ayat ni adalah antara ayat yang skema jawapan But from my personal position as of now, this is antara dua ayat yang become something yang define what I do with my life, including in this university lah. So to put in short dan dia ada implikasi kepada apa yang nak dicerita lepas ni and just out of interest ni boleh jawab either verbally ataupun dalam chat is there anyone, ayat ni pasal khalifah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada sesiapa ke yang antara korang ni sebenarnya yang somehow at any level of pada mana-mana level actually merasa macam saya nak cuba fulfill tugas khalifah ni kan? Ada siapa-siapa yang macam tu? Ada yang siapa-siapa berfikir ataupun merasa macam tu tak? Out of interest. Sebab saya tahu kebanyakan kita, dan saya membesar di sekolah pun, saya ada sekolah agama ayat-ayat ni biasa hafal untuk jawab exam lah. Only in my, kalau saya dulu dah lepas grad baru start ada level of interest. Aku nak kena buat benda ni kan. Kenapa saya tanya macam tu? Sebab ada soalan lanjutan lah, especially bagi sesiapa yang actually intend macam Allah kata ni tujuan aku aku nak cuba buat So once sesiapa yang ada that kind of intention, biasanya dia akan tertiga soalan seterusnya lah, so aku kena buat apa kan.
And this is just to show how my mind is shaped. Siapa yang familiar okay, by now kalau yang siapa ni, sebab ni kebetulan kita ni dalam bulan Ramadan hari yang kedua, bagi sesiapa yang biasanya target nak khatam Quran tu, biasanya dia akan baca at least satu juzuk sehari kan. So hari yang kedua ni biasanya dia akan baca dalam juzuk yang kedua lah. Dan kalau kalau yang if any of you dalam kategori yang memang trendnya setiap kali Ramadan tu trend untuk khatam, biasanya akan tengah baca juzuk yang kedua lah hari ni kan. Either dia dah habiskan semalam ataupun hari ni akan baca. So saya akan highlight beberapa ni daripada juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah ni? Kerana kalau nak faham khalifah tu kena buat apa, basically surah Al-Baqarah lah surahnya kan. Sebab yang ayat yang tadi ni adalah ayat 30 surah Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan afterwards terus digambarkan cerita khalifah yang pertama yakni Nabi Adam and onwards dan cerita ni of course siapa yang berminat dengan benda ni ada sesi lain lah untuk detail description dan sebagainya. Tapi the whole of cerita tu maknanya daripada awal surah Al-Baqarah tu cerita pasal khalifah, Allah nak jadikan khalifah, dan kemudiannya first dengan khalifah yang pertama Nabi Adam, onwards semua nabi-nabi Bani Israel dan sebagainya, until the end kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan the second half of surah Al-Baqarah tu adalah the whole macam description of task khalifah kena buat apa. Dan saya just nak highlightkan gambaran kat sini lah bagi yang tak familiar. Harapnya boleh nampak skrin ni. Kalau you full screen ni boleh nampak hopefully. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So ada word yang ayat ni biasanya ayat yang familiar dengan bulan Ramadan, dan biasanya kalau siapa yang biasa dengar pasal bulan Ramadan, masa start bulan Ramadan, ayat ni antara ayat yang famous lah. Ayat yang menunjukkan kewajipan puasa kan. Kenapa kewajipan? Mana mouse saya ni? Kutiba tu kutiba, diwajibkan siam. So bagi siapa, saya tak tahulah korang ni ada tak yang claim macam ni, korang kata kenapa puasa oh Allah kan wajibkan puasa. Kat mana Allah wajibkan tu? Ni Allah cakap kutiba alaikumusiyam, sebab Allah wajibkanlah aku puasa. Tak tahulah siapa kat sini ada yang jawab macam tu kan. Of course ada yang jawab dah semua orang puasa, aku terpaksa puasa dan sebagainya. Tu ada yang jujur macam tu je kan. Tapi ada yang kata memang Allah kata wajib, aku puasalah. Tapi siapa yang jawab macam tu saya rasa quite interesting kalau dia tak perasan page sebelumnya. Ni kalau ni page 28, ni page sebelumnya 27. Ada dua lagi benda yang Allah guna word yang sama kutiba tu. Maknanya wajib yang sama. Tapi maknanya somehow kalau dia jumpa ayat ni dalam Quran, agak pelik dia tak jumpa ayat sebelum tu kan. Contohnya kat sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Dan lagi satu kan, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. So kutiba alaikum al-wasiyah. So ayat ni pada saya biasanya saya suka kalau tanya budak-budak sekolah agama lah, sebab biasanya dia tahu benda ni kan, ataupun budak-budak hafiz tapi dia agak ironi bila ni lah wajib puasa kan. Tapi ada dua benda yang wajib yang sepatutnya kalau kita baca Quran kita dah jumpa dua ayat ni sebelum ayat ni kan. Tapi dia tak perasan pun. Rupanya ada problem cara kita membaca Quran lah kalau bagi orang yang begitu siapa yang perasan tu alhamdulillah. Now, dan ada satu lagi kalau kita baca page yang lepas-lepas tu, ada satu lagi ialah kutiba alaikumul qital kan. So ada 4 perkara yang Allah guna word yang sama diwajibkan. Tapi saya pernah biasa survey dengan mana-mana student, biasa yang dia perasan yang ni je lah yang wajib. Yang ni macam dia tak tahu, wajib juga apa benda ni? Yang ni puasa, yang ni wasiat, yang ni qisas, yang ni perang Now, in short, untuk hari ni saya tak nak kupas panjang ni lah. Tapi siapa yang berminat dan siapa yang nak faham, especially siapa yang berminat untuk laksanakan tugas khalifah lah, dia akan become interested macam saya dulu. So kena buat apa, dan kita kena faham lah second half surah Al-Baqarah ni. Dan this is just a sample to give you a taste of apa yang Allah sebut Kita akan perasan ada 4 level of responsibility kalau kita cakap khalifah ni saya perasan juga kalau ramai orang dia suka mengecikkan bila khalifah tu dia seolahnya kerja-kerjanya yang mudah. Dia hanya nampak yang pertama dan kedua saja. Tapi kalau kita tengok contoh tadi kutiba alaikumul kumusiyam puasa tu salah satu daripada banyak sampel
amalan kita dengan Allah, kita personal dengan Allah kan. Puasa tu kita personal dengan Allah. So dalam second half surah Baqarah tu banyak je benda tu, tapi saya just highlight tu sebab dia ada word kutiba dan kebetulan kita bulan Ramadan Second level ialah kita dengan orang lain. Kalau dekat tadi tu contohnya diwajibkan wasiat. Wasiat tu ialah hak waris-waris kita yang sepatutnya kita jaga. So ada juga ayat-ayat lain dalam second half surah Baqarah. Kalau contohnya ayat yang paling panjang tu, satu page punya ayat tu, ayat pasal hutang dan sebagainya. So itu kita dengan orang lain punya tanggungjawab. Dan kemudian ada level sistem dalam negara. Contoh tadi kutiba alaikumul qisas. So dia ada banyak sistem-sistem lain yang kalau betul awak nak laksanakan tugas khalifah, you kena be serious about this level of responsibility as well. Dan kalau you faham, yang ni kena kupas sikit bagi siapa yang tak familiar perbincangan tu, ialah the level international level how does a country yang Islam deal dengan country yang lain, especially yang directly menentang Islam. So itu yang ada ayat kutiba alaikumul qital dan sebagainya. So yang tu bagi orang yang interested macam mana how to put in context, especially into this world etc. Tu kita kena buat sesi yang lain lah bagi yang berminat. But to put in short, this is the whole framework yang menyebabkan, contohnya lah bagi saya dan siapa-siapa yang lain yang very serious about tugas khalifah ni kita nak cuba buat betul-betul, dia tak dapat lari daripada empat level ni. Dia takkan fikir level individu saja, tapi level dengan orang lain terpaksa fikir juga, otherwise you are not doing the 4 level of khalifah punya task ataupun sistem negara ataupun international level. Now all of this menyebabkan ataupun shaped how I deal with the reality lah dalam kerja saya dan sebagainya. Itu yang pertama. Saya nak bagi 3 perspektif yang nak lead balik, nanti saya akan cerita balik apa kaitan dengan kenapa saya terlibat dengan projek ni sebab kalau you tahu Usra in Action ni bukanlah, maknanya dia biasanya lecturer yang volunteer buat projek dia tak ada, kalau tak minat tak payah pun, tak menyusahkan diri je benda ni kan. Tak dapat apa pun duit pun tak dapat, apa pun tak dapat. Tapi basically kebanyakan lecturer yang involved ni biasanya ada personal reason masing-masing, be it passionate dengan projek tertentu dan sebagainya. So this is my story lah. Second, saya harap semua family dengan ayat ni antara surah yang terpendek dalam Quran surah Al-Kawthar. Saya nak suka tu first perspektif perspektif saya yang passionate untuk fulfill tugas khalifah. Second, dalam aspek ini now in short saya ambil ayat ketiga auzubillahi minasyaitonirrajim, inna syani'aka huwal abtar, inna syani'aka huwal abtar. Background sikit. Backgroundnya ayat ni related dengan beberapa jenis tohmahan ataupun kata-kata yang menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi Muhammad SAW kematian anak lelaki. So dia guna word ini mana mouse ni, nampak tak? Batara abtar. So dia pun kutuklah Nabi Muhammad SAW, kata batara Muhammad telah terputus. Muhammad telah terputus. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab Nabi Muhammad SAW kematian anak lelaki, dan dengan anak lelaki lah legasi seseorang tu berterusan. So maksudnya dengan kematian anak lelaki, Nabi Muhammad SAW masih ada anak perempuan dan ada keturunan melalui anak perempuan lah. Tetapi bila anak perempuan jada, tak ada anak lelaki, tak wujud satu pun manusia yang boleh claim dia bin Muhammad kalau you faham, sebab tak ada anak lelaki kan. So even cucu Nabi Muhammad SAW, contohnya yang melalui perkahwinan dengan Ali kan, so dia akan bin Ali bin bapa Ali lah, then onward. So legacy dia jadi macam legacy ikut jalur itu. Maknanya tak ada wujud orang sekarang ni yang kalau Saifuddin bin Rehan bin Muhammad, tak ada, terputus. So itu kutukan dia. Tetapi Allah jawab apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya ni di paraphrase dia orang tu lah yang terputus. Maknanya Allah indicate dia orang lah yang terputus. Ayat tu quite interesting. Ayat tu bukan kata dia orang pun terputus, tetapi dia orang lah yang terputus. Maknanya ada mafhumnya bahawa kamu tidak, bukan kau yang terputus, dia orang yang terputus. So dekat situ timbul satu perbincangan. Macam mana nak kata Nabi Muhammad SAW, Allah tegaskan bukan Nabi yang terputus, orang Quraisy itulah yang terputus. So kat mana yang bersambungnya Nabi tu kan, sedangkan legasinya tak ada, legasi bin Muhammad tu tak ada kan. Tetapi legasi Nabi Muhammad SAW in short, seperti yang kita mafhum insyaAllah,
ialah manusia yang Nabi Muhammad SAW berjaya bina dalam para sahabat tu, dan para sahabat membina orang lain sampai sekarang. So maksudnya legacy Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang bekerja keras melahirkan generasi yang seterusnya masih berterusan sampai sekarang. Itulah legasinya. Now, from this perspective, saya tak tahulah berapa ramai orang bila baca ayat tu dan memahami konteks itu, dia pun bercita-cita, oh aku pun tak nak terputus lah. Aku pun nak bercita-cita supaya sampai hari kiamat pun aku tak terputus. Tak tahulah siapa yang kat sini tertrigger benda tu kan. Saya jenis orang yang tertrigger benda tu kan. Oh aku pun tak nak terputus juga, sebagaimana Abu Bakar dulu yang sampai sekarang pun masih berterusan legasi dia. Pahala duduk masuk walaupun dah 1400 tahun meninggal. Aku pun nak macam tu kan. Tak kisahlah bila kiamat, tapi sepanjang sekarang sampai kiamat aku tak nak terputus. So the implication, siapa yang bercita-cita macam tu, dia akan terus bercita-cita nak bina orang. Dia nak bina orang yang boleh bina orang, yang boleh orang. So that's the second perspective, second mindset saya yang menyebabkan saya terlibat dengan benda macam ni lah. Kod-kod saya boleh jumpa siapa-siapa yang macam, oh dia ni boleh dibina dan hopefully dia akan terus membina orang. Dan bila saya dah mati 1000 tahun pun masih ada legacy saya, pahala masih masuk. So that's the second perspective which leads me to be dealing with this kind of things lah. Let's ponder upon this. This is the third one yang related dengan yang tadi juga. Ni hadis-hadis yang mungkin famous di kalangan kita. Kalau famous lah. Solat di masjid ini, di masjidku ini, ni Nabi Muhammad SAW sebut, ni bahasa Inggeris tapi kalau saya translate terus. Solat di masjidku ni maknanya my mosque ni Masjid Nabawi. Solat di Masjid Nabawi ni lebih baik daripada 1000 solat di masjid yang lain, kecuali Masjid Haram, kecuali Mekah lah. Maksudnya ganjaran solat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda daripada solat di tempat lain. Besar. So sebab tu biasanya kita akan jumpa orang-orang yang macam bekerja lah, kalau dia ada boleh nak buat haji atau umrah dan sebagainya, dia akan pergi. Yang berduit tu sebab pahalanya bukan calang-calang. So solat Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Solat di Masjid Nabawi ni 1000 kali ganda daripada masjid lain, dan solat di Masjidil Haram ialah 100 kali ganda daripada solat di Masjid Nabawi. So kalau solat di Mekah, di Masjid Haram, banding solat kita di masjid biasa ni ialah 100,000 lah kan. Sebab solat di Masjid Nabawi dah 1000 kali ganda. Dan Masjid Mekah, Masjidil Haram berbanding Masjid Nabawi tu 100. Maknanya Masjidil Haram kalau direct dengan kita 100,000. Now, besar tak benda ni? Sebab kalau kita dalam bulan Ramadan, satu benda yang kita akan kejar ialah Lailatul Qadar. Yakni satu malam tu macam 1000 bulan. Kan, which is 83 tahun. More than that lah, of course. So kalau kat sini, tapi yang tu of course dia hanya satu malam dalam setahun. Chance tu hanya satu malam dalam setahun. Tapi nak relate bagi siapa yang tinggal di Mekah dan Madinah ataupun yang pergi kat sana. Tapi kalau yang tinggal, apatah lagi yang tinggal kat sana, dia ada chance tu every single time kan. Maknanya setiap hari ada 5 kali sepanjang tahun. Dan setiap kali tu kalau ada Mekah apatah lagi kan, 100,000 kali ganda kan, 100,000. So amat besar, amat besar. Dan kalau dia setiap bulan, kalau dia duduk sebulan kat situ, dapat 100,000. Jadi 100,000 bulan lah kan. Which is, kalau kita banyak, kalau orang mencongak-congak lah kan, macam, oh tu kalau 1000 bulan kan. Yang ni kalau aku duduk sebulan kat sana, 100,000 bulan kot kan. So, with that kind of amount, with ganjaran yang sebesar itu, soalan saya terfikir ialah, kalaulah kita dilahirkan di dua tanah suci ni, kita akan ever tinggalkan tempat tu tak? Kan? Itu satu soalan lah. Dan saya rasa logiknya takkan nak tinggalkan lah. Maknanya rugi lah pahala yang dah ada di situ. Amat rugilah siapa yang dah lahir kat situ, yang dah duduk kat situ, tiba-tiba nak pergi tinggalkan Mekah atau Madinah atau pergi tempat lain. Tak logik. Pahala cukup banyak. Tetapi kenapa para sahabat berbondong-bondong tinggalkan Mekah dan Madinah? Dia pergi sampai, maknanya bila dia keluar tu kan, especially lepas Nabi SAW wafat, mereka keluar tu tak balik dah kan. Ada yang mati di China dan sebagainya. So how is this logical? Bila pahala duduk kat situ, duduk je lah kat sini kan, Mekah Madinah punya lah bergantang-gantang ratus ribu pahala kot. Tapi dia orang semua tanpa berbelah bagi semua keluar kan. So this is another perspective, nak kata ada benda yang lebih besar daripada itu. Ada benda yang lebih besar daripada itu yang relate dengan ayat tadi. Maksudnya sahabat-sahabat yang keluar ni lah yang menyebabkan umat Islam kat sini
yalah orang masuk Islam kat sini dan sampai hari ini dan sebagainya. So that is much bigger than apa yang disebut tadi. Hence that's where yalah maknanya bila memahami semua benda ni, saya tertrigger dan termotivasi untuk cuba mendapat benda yang sama lah. Dan hopefully di akhirat nanti, of course di umur saya ni dia macam bila fikir mati tu lebih sikit lah, sebab ramai member-member pun, especially di zaman COVID dulu, yang meninggal dan kita terasa mati tu lebih dekat banding masa umur korang ni. Saya dulu ingat macam tak terfikir lah pasal mati ni kan. Anyway, so that's among the things yang menyebabkan 3 perspektif, in short. Saya tak sempat dan saya tak berniat pun nak cerita ni detail, sebab perbincangan-perbincangan dia sesuai untuk siapa yang interested lah. Kalau tak dia jadi macam burden kan, dia terasa macam heavy. Tapi yang interested, biasanya macam saya dulu, dia akan seronok sebab kita memang nak buat kan. Dia macam kalau analoginya saya cakap, bagi student yang memang nak cuba nak pulun dapat 10A, tiba-tiba ada orang datang nak ajar macam mana dapat 10A tu, teknik belajar dapat 10A ke, happy kan, oh ni dapat benda yang dia boleh buat kan. Tapi kalau orang yang tak ada niat pun nak ambil SPM, tiba-tiba kita paksa duduk dalam dewan, satu hari ni duduk ni aku nak ajar macam mana dapat 10A, dia tension je lah. So with that, sebenarnya saya tak nak panjangkan benda ni, but this is important for me to just illustrate to begin with pada hari ni, so that bagaimana saya deal dengan projek ni afterwards, at least you can faham kenapa, why is it as such. Now, kebetulannya saya bekerja di UIA Gombak, dan of course effort saya dalam benda-benda tu banyak berkisar di Gombak lah, primarily di UIA Gombak dan juga di sekolah sekitar ni, termasuk sekolah Al-Amin yang paling dekat dan of course satu lagi sekolah yang jauh sikit, SBPI, dan ada juga sekolah belakang tu Sungai Pusu dan sebagainya. Cuma saya highlight tu as a representation lah sekolah. Now, ada beberapa perspektif bila melihat adik-adik, anak-anak yang di UIA ataupun di sekolah. Yang pertama, bila melihat sepatutnya batch yang keluar daripada UIA ni sepatutnya jadi macam mana. So that's one question yang tertrigger lah. So hopefully saya terlibat macam-macam benda dengan student UIA ni, dan this is one of it, dan hopefully dapat mencorakkan something that will trigger apa yang saya harapkan lah, yang saya sebut tadi tu kan. Kedua, within the life, so yang pertama ni gambaran, maksudnya student UIA ni hopefully keluar dan grad menjadi masyarakat kemudian ni in a certain way lah. Yang second ni ialah throughout the 3 years ke 4 years dalam UIA ni, apa benda yang korang dapat buat kan, dapat push ke situ. Dan ketiga ialah dan perspektif sekolah tu tadi lah, maknanya budak-budak kat sekolah ni, how far can I be involved untuk mencorakkan mereka supaya by the time mereka masuk universiti nanti in a certain way yang lebih kondusif dan sebagainya, dapat mengulangi apa yang diharapkan yang dua yang kat kiri ni lah. Kalau masuk UIA, of course, kalau masuk universiti lain pun ramai je orang yang buat benda sama di universiti lain kan. So that's overview yang men-trigger beberapa projek, termasuk yang you join ni lah. Alright. So saya akan cerita pasal Rijal Al-Qawi sedikit dan memang kena cerita pun lah sebab you join Rijal Al-Qawi ni kan. But at the same time ada satu lagi projek yang dibuat yang have the same or almost similar objective, which is yang so far namanya Muslim Youth Leadership Mentoring lah. Dua-dua ni turun sekolah but yang conjoin ni yang kiri ni dalam Usra in Action. Now, sedikit perbezaan yang saya nak cerita ialah of course Rijal Al-Qawi ni bila sejahtera dia create Usra in Action ni, dia ada agenda community project dan sebagainya. So Rijal Al-Qawi ni bila dia fit in dekat situ, nature dia quite community project oriented lah, kalau you faham. Dan dia punya scope tu limited kerana dia within the scope of 2 semester yang you ambil kan. Tu dua konteks ni lah. While project yang lagi satu ni is not really a community project oriented, rather very much an objective oriented. Maksudnya kita nak capai perubahan yang real dalam konteks sekolah apa semua tadi tu. Dan second, nak cuba capai perubahan yang sustainable, yang actually something yang susah sikit nak capai dalam project oriented ni sebab the limited time. Maknanya lepas 2 semester ni, contohnya secara umum lepas 2 semester you turun dengan adik-adik ni,
tahun depan tu adakah you masih nak tengok adik-adik tu jadi apa kan? Biasanya tak sebab biasanya orang yang terlibat dengan projek yang short term ni within that time dia lah, dan habis tu habis kan. Tetapi kalau yang siapa yang memang very interested dengan perubahan yang sebenar dalam masyarakat, dia tidak begitu sifatnya. So hence ada projek yang cater to that reality lah. Maksudnya lepas 3 tahun 4 tahun kita tengok perubahan yang sebenar tu macam mana. So it's a more of a long term project in term of the mind setting. Now, of course, kenapa orang ambil Rizal Qawi ni? Sebab dia under Australian Action. So, memang you terpaksa settle credit hour ni. Dan juga dia ada grade so, sebab tu kita terlibat kan. While yang satu lagi ni, dia tak ada isu tu lah. Dia more of siapa yang menjiwai yang saya cerita tadi kan. Oh, saya harap bila mati nanti pahala banyak ke apa. So, dia more of that mindset ataupun nak ada legacy dan sebagainya macam sebut tadi. Untuk Rizal Qawi ni, disebabkan dia under Australian Action, dan Australian Action ni ada struktur yang tersendiri. Dia ada jenis-jenis assessment dia yang kita akan cerita secara ringkas sekejap lagi. You kena siapkan journal lah, report lah, ada presentation pula dan sebagainya. Personally, saya amat tak minat benda-benda ni lah. Bila buat projek-projek ini antara benda yang saya least interest, because dia take away from yang benda-benda ni dia dah more kepada grade punya perspektif lah kan. Tak payah buat presentation pun kalau kita nak effect adik-adik di sekolah tu contohnya. Hence, kalau projek-projek yang saya buat yang benda-benda ni, dia more kepada first personal growth kita yang turun kepada adik-adik kat sekolah tu. How far have we grow to become something yang become more effective bila kita deal dengan adik-adik dan sebagainya, dan grow dia orang pula. Dan objective attainment focus lah. Maksudnya sejauh mana adik-adik dia berkembang dan sebagainya kan. From first day kita jumpa dia until contohnya kita dah nak grad UIA, adik-adik dia dah jadi apa dan kita boleh pass the baton dan sebagainya. So that's the two things yang concurrently berlangsung lah. Now, kenapa saya cerita benda ni? Sebab macam saya cakap tadi lah, one of my intention of joining this kind of things, one is kalau boleh nak impact seboleh mungkin lah dalam konteks, walaupun lah kalau kita kata Rizal Qawi ni dia macam unsurnya terpaksa lah, you terpaksa lah buat benda ni kan. Sebagaimana you join mana-mana projek lain, section yang lain, you akan terpaksa lah buat something kan. Ada yang saya perasan sebelum ni dia akan turun ke sungai yang buat apa, sustainable project kat situ. Ada juga pergi ke kebun-kebun, ada yang juga pergi orang asli. Any which project, basically driving force primarily ialah terpaksa kan. Tetapi within keterpaksaan itu, kita cubalah capai something yang at least adalah manfaat kepada masyarakat dan sebagainya. Okay, that's one thing. Second ialah my hope is within ramai-ramai yang join benda ni, ada yang berminat yang kanan ni lah, to have a real impact dan sebagainya juga. Sebab dia akan ada benda yang macam saya cakap awal-awal tadi, there will be additional quote unquote training ke apa benda-benda semua tu, activities dan sebagainya yang not credited dan sebagainya, yang saya tak nak impose ke yang kiri ni lah, and sebab it's not fair. Apatah lagi dalam credit hour yang dia beri untuk Australian Action kan, macam setengah-setengah tu berdenda macam beyond yang layak lah untuk jumlah credit hour tu. Saya sebenarnya personally tak suka sangat approach yang sebegitu kan. Ramai student tension je, macam kerja yang dihumban tu berat tapi credit hour je macam tak berbaloi kan. So for those who just want to credit hour, saya seboleh mungkin nak cuba the workload is just sufficient for that credit hour lah. But for those who want more, for those who want yelah apa benda semua tu, then you have another option yang tak berlonggok dengan Rizal Qawi itulah. Alright, so that's the overview yang saya nak sebut. Now, to this point, until now, setakat mana yang saya just cerita so far, just nak dapat you punya feedback lah. Just be frank, of course. Boleh pergi kepada menti.com 11970294. Of course, bila saya buat menti.com ni, no problem, just be frank, jujur je, sebab saya takkan tahu pun siapa isi apa. But for me, to move forward dalam konteks apa yang saya nak plan lepas ni dan sebagainya, it's good for me to know the reality lah. Hence this question. So minta semua just go through this one. Jangan risau. Macam saya kata tadi, no pressure, no apa just be frank.
Alright. 7, 8. Betul ke ni seorang je yang terpaksa ni? Ada juga 2. And it's not a bad thing Faham ke kalau saya cakap macam tu? Maknanya banyak je benda dalam universiti ni yang kita terpaksa kan. But of course sebab kita nak kena complete the whole course, kita terpaksa lalui benda tu. Ada setengah benda yang subjek wajib yang kita tak suka pun. But to me that's not an indication of whether we are good or not good person especially contohnya kalau kita memang dah ada benda tu, lalu tu dipaksa lagi buat benda tu kan. Might as well kita guna masa yang lain kan. So tu perspektif masing-masing. Alright, so teruskan. Kalau ikut dalam ni ada 17 orang. So siapa yang masih terus mengisi, saya rasa ni macam satu page je kan. Satu page saja. Boleh isi. Okay, with this respond. Okay, so from ni kalau saya assume saya sangka baik semua jujur, maknanya akan adalah yang mungkin saya akan introduce in another different session. Ni nanti akan saya buat survey last untuk bagi yang berminat ni. At least kalau yang nak know more ni pun no pressure in term of no apa kata, just nak tahu lebih lanjut sebelum decide pun tak ada masalah Now bagi yang tak ada interest pun tak ada masalah, insyaAllah. Alright, so going back to siapa yang belum isi survey tu boleh terus isi. But in the meantime saya akan kembali kepada slide tadi, beberapa slide yang terakhir Now in term of usra in action so balik kepada usra in action ni bukan Rizal Al-Qawi ni usra in action, maknanya usra in action punya structure in itself dia ada beberapa benda yang macam project, mana-mana project pun kena comply, so kita terpaksa comply Satu, kalau saya tak tahu you dah perasan ke tidak, kalau dalam iTaklim saya ada letak 3 video saya terlupa, ingatkan pagi tadi nak buat. Saya nak letak juga slide yang video ni bagi Now, officially dalam 3 minggu awal ni sepatutnya coordinator sepatutnya bagi kepada student untuk cover 3 video So ada video 1, 2, 3 yang basically dengar je lah kan. Tak tahulah dengar sambil moreh ke apa kan, sebab kalau masih puasa nak dengar benda ni mungkin ngantuk kot. So it's up to you. It's good for you to know apa harapan dia orang, sebab dia ada berkait dengan cara dia orang evaluate juga dan bagi markah dan presentation apa semua tu lah. Tu satu So tapi of course cara you nak dengar 2 kali speed ke apa, sebab setiap satu video ni dekat sejam juga, sejam dan yang ketiga tu 40 minit macam tu. Kalau you dengar dengan 2 kali speed, at least dalam kurang dari setengah jam lah. So officially instruction official kena minta student untuk cover 3 video tu dalam 3 minggu. 3 minggu yang terawal tapi sebab saya lambat ni, maknanya minggu ni, minggu depan tak kisahlah. Bila mana ada masa, just have a look At least you tahu apa benda lah pakcik-pakcik ni cakap yang menjadi sandaran kepada usra nation in the first place Especially video yang ketiga lah at least. Sebab yang awal ni macam aspirasi dan sebagainya. Yang ketiga tu ada masuk technical dalam konteks benda-benda yang student kena buat termasuk journal lah, report lah, apa semua tu Okay, so have a look. Itu satu. Saya dah letak dalam iTaklim. So at any orang kata apa, convenient time untuk masing-masing Tu yang pertama. Dah ada dalam iTaklim. Tapi kalau untuk memudahkan, sebenarnya saya nak letak slide dia sekali, sebab kadang-kadang bila tengok slide pun dah faham apa yang nak cakap tanpa mendengar berjam-jam atau you just skip the video to the slide yang you rasa important saja dan sebagainya. So itu up to you saya empower all of you lah untuk go how you see fit Yang kedua, dalam iTaklim juga dah ada course outline, dan ni snapshot of course outline. So kalau you tengok markah dia, ni cerita usra in action so semua projek kena ikut lah benda ni. Ada personal journal yang you kena buat, termasuk lah rasanya macam bila you dengar video tu apa yang dapat ke apa. So personal journal tu have something prepared lah, sebab nanti you nak kena submit something so that markah ni boleh diberi So as a coordinator, kita tak dapat nak bagi markah ni
buta-buta, so you terpaksa juga buat something. Kedua, documentation of community event, so 20%. So maknanya kita akan nanti SEM ni kita akan kena buat profiling, kita akan turun ke adik-adik tu, dapat gambaran dia orang ni macam mana, apa so all those profiling activities kena adalah documentation dia kan. Kita turun, kita buat apa pendapatan dan sebagainya, dan SEM depan kena, after kita dah profiling, dan kita come up with the solution, apa program yang sesuai untuk adik-adik ni, then also itu untuk SEM depan punya inilah kan. Dan kemudian presentation, so towards the end of the semester ada presentation dan ada portfolio. So itulah markah-markah yang akan diberi kepada student. So kalau SEM lepas pun dia orang buat presentation tu dekat mana? Biasa kat CSC ramai-ramai tu kan. So have that in mind. Maksudnya towards the end of the semester akan ada something yang heavy jugalah sebab nak prepare presentation. Sebab dia poster presentation. I think they will continue with that format. So you kena siap poster lah tu, kena ada giliran pula kat situ kalau orang datang to your poster untuk tanya dan sebagainya. Right. So ini dia punya mark yang ditetapkan oleh Australian Nation. So as a coordinator saya terpaksa comply sajalah. Dan kemudiannya pula dalam course online tu pun ada dia punya format, maknanya setiap minggu tu buat apa. So kalau ikutkan kita dah nak kena cover benda-benda ni. Dan of course apa benda ni, ini yang itulah, ni video yang pertama, video yang kedua, video yang ketiga, so seingat saya. Dan pula nanti kita kena buat perbincangan macam mana kita nak actually ini. Dan kalau ikut kat sini kau boleh tengok lah dalam course outline tu, sebab saya letak ni just a snapshot first page je. So dia ada sampai minggu ke-10 ke apa yang kita nak kena buat. So at a certain point, pertengahan semester towards the end, kita dah kena turun jumpa community tu lah. In our case sekolah-sekolah tu. Kita ada 2 sekolah, sekolah Al-Amin Gombak di belakang ni je, dengan sekolah SBPI Gombak. Saya dah jumpa cikgu di sekolah Menengah Al-Amin Gombak, dan saya nak jumpa SBPI punya pengetua tu minggu depan. Nak discuss sikit kita akan cater tingkatan mana sebenarnya. Sebab projek ni dah start, macam saya sebut dalam video yang awal tu, projek ni dah start 2 SEM lepas. Dan masa perbincangan tu seolahnya macam projek ni every semester akan still pegang batch yang sama. So maksudnya yang bermula dengan masa dia orang form 1, lepas tu akan continue lah form 2, maknanya setahun ni akan jadi form 2 lah, and onwards. Tetapi masa saya jumpa dengan Al-Amin pencikgu itu, dia punya cadangan macam berbeza sikit. Macam projek ni masih kata masih kata form 1, which is form 1 tahun ni yang baru masuk sekolah ni kan. Mean a different batch. Saya tak tahu lagi pengetua SBPI akan setuju ke tidak, dan kita akan tengok macam mana lah. Anyway, after that discussion, nanti saya akan discuss dengan korang semua macam mana ini, macam mana kita batch mana dan sebagainya lah, dan kita boleh discuss lah apa type of profiling dan sebagainya. So SEM ni mainly kita akan kena buat profiling. Profiling tu idea dia kasarnya ialah, kita tahulah demografi ke, berapa ramai ke, apa masalah dia orang ke, ataupun apa yang dia perlukan dan sebagainya, and then we will decide apakah projek yang perlu untuk dia orang SEM depan. So the nature is basically community engagement nature lah, community project kan. Biasa kita turun, apa masalah orang asli ni, dia perlukan ni, so macam kita come back, macam mana nak settlekan masalah dia orang. So that's normally how it is. Kalau siapa yang berminat, macam saya cakap tadi, MYLM tu, Muslim Youth Leadership Mentoring tu, dia tak perlu sangat that rigid cycle lah, sebab kita generally kita tahu pun apa adik ni, dan biasanya kita akan ongoing process dengan adik-adik itu personally, and kita custom made kepada adik-adik yang kita cater dan sebagainya. So it's a bit different in nature. Anyway, so balik kepada ni, tadi is right action structure, course outline dia boleh tengok. Dalam 5 minit yang baki ni saya just mention ni lah. So dalam result call itu, we have to adopt with that, dan nanti in detail apa yang kita nak buat dan semuanya, insyaAllah minggu depan atau minggu lagi satu, we will have to have a proper discussion yang dah lebih dekat dengan community tu punya cerita. Hari ni tak masuk cerita tu lagi. Hari ni more kepada the whole structure of the course, macam tu lah. Dan juga saya introduce
dua projek yang sedang berlaku. So itu Rizal Al-Qawi. Bagi yang berminat pula dengan benda ni, insya-Allah nanti siapa yang berminat kita boleh buat another session specific on that. Of course dia akan ada overlap dia akan ada overlap tu sebab sekolah yang kita pergi tu basically sekolah yang sama, dan whether adik yang sama, adik yang lain dan sebagainya tu itu nanti akan dikongsikan nantilah bagi yang berminat, bagi yang interested in that. Now saya assume kau ngerti nak guna QR code ni. Ada Google Form. So you just snap benda ni untuk keluar Google Form tu. It's basically so minta semua jawab lah, termasuk tak kisahlah you minat tak minat dengan apa tu, tapi saya just nak capture supaya semua student, dan in case sebab ada yang tak dapat join hari ni yang saya kata akan tengok recording tu, so if you are watching the recording, do the same lah, maknanya snapshot benda ni untuk fill up the form. So saya nak tahu the whole 20 berapa orang tu where you stand with regard to this, so that it makes it easy, memudahkan saya lah untuk plan ahead, insyaAllah. Alright, within the 3 minutes, so boleh ambil ni, isi the form tu, pendek je form tu. Dan in the meantime, ada apa-apa persoalan ke from any of you sebelum kita tangguhkan untuk hari ni? No sir. Tak ada. Yang lain, ada apa-apa? Be it technical soalan ke apa ke, tak ada masalah. Of course we have our WhatsApp group yang untuk kalau macam sebelum ni ada yang nak tanya apa-apa pun boleh tanya je kat situ. Other than that, I think medium of communication enough kan. WhatsApp group ada, the materials tend to be in At-Ta'lim lah. Saya akan letak At-Ta'lim. Kalau saya lupa, kalau saya lupa by petang ni macam dalam At-Ta'lim tu tak ada lagi saya letak slide, remind lah, sebab dalam kesibukan kerja macam-macam ni kadang-kadang nak buat tapi terlepas pandang. So I intend to put the slide as well untuk memudahkan you pilih lah slide apa, video tu portion mana yang you rasa important to see ke apa, bagi orang yang tak sempat nak tengok semua lah. Okay, ada apa-apa lagi? Maaf sir. Yes. Okay, nak tanya, memang kelas stay setiap hari Jumaat waktu yang sama lah ke ada berubah-ubah? Okay, for this briefing, macam saya survey itulah, saya cari masa yang majority boleh join. Tapi actually kalau kita bila nak proper meeting pasal ni, dia by right, that's the tricky part lah. By right tak boleh lah ada yang tak dapat join kan, maknanya sebab then dia akan terasing daripada discussion. Cuma saya tak tahulah ada waktu yang sesuai untuk semua ke tak. That's the challenge lah. So saya terpaksa survey balik. So it's not, sebab kalau hari ni rasanya macam majority ada, tapi 15 ni maksudnya macam ada 7-8 orang juga yang tak dapat join, which is significant number lah. So yang tu saya nak kena survey balik. So it's not maknanya minggu depan apa waktu bila apa semua tu tak confirm lagi lah. Saya nak dapat juga gambaran ataupun feedback bagi orang yang hopefully saya dapat videokan benda ni, post, dan yang tak dapat attend pagi ni akan dengar petang ni ke apa, dan lepas tu nak dapat gambaran jugalah. Menjawab ke? Menjawab sir, thank you. Alright. Ada lagi? Okay, tak ada. So hope ni boleh minta ni lah, fill the form, insyaAllah. Other than that, dah pukul 10 pun. So seperti dijanjikan kita 9 ke 10. So saya tak nak ganggu time yang lain. So jazakumullah khairan katsiran. InsyaAllah kita jumpa lagi, teruskan komunikasi dalam WhatsApp. Dan saya bagi tak sempat, saya akan bagi link ni jugalah ke WhatsApp group. So saya nak minta semua orang isi jugalah the Google Form tu. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.